Sebab kadang-kadang kita nampak kan, kalau macam orang yang berjaya ataupun orang-orang kaya kan, lepas tu dia punya anak-anak pun kaya. Kadang bukannya sebab anak dia tu pandai juga tau. Semestinya pandai ni sebenarnya semua orang sama rata je. Siapa yang dia berusaha tu dia akan pandai lah. Tapi dia orang ada satu advantage lain bila dia ada connection ataupun kekayaan ataupun wealth ni, ialah dia ada opportunity, iaitu peluang dia lebih. Peluang. So dia ada peluang untuk connect dengan orang yang betul, dia ada peluang pekerjaan, peluang bisnes, dia ada peluang untuk belajar apa yang dia nak. So kadang-kadang itu yang lacking dalam orang-orang lain. So dia punya choice tu lebih, dia punya network tu lebih. Itu yang buat kadang-kadang dia boleh berjaya juga tu. So dari segi intelek, sebenarnya semua orang, kalau kita tengok ramai je budak-budak kampung yang intelek yang pandai juga kan. Tapi peluang ataupun chance yang diorang ada tu yang kurang. Sebab tu kalau boleh kita nak exposekan diorang lebih banyak peluang, join sekolah yang boleh bergaul dengan orang yang golongan-golongan yang ni juga kan, yang kaya. Macam MCKK Ya, betul. Tun Fatimah. Ya, betul. Saya dulu pernah membaca artikel, dia kata 3% kanak-kanak ni dia ada genius dia tu kan, berbeza dengan tahap yang lain. Maksud saya kalau bercakap kan tentang matematik, dia cepat je buat. Buat genius tu kita panggil apa, kes-kes terpencil lah, kes-kes terpencil. Bukanlah semua orang macam tu. Tapi dari segi intelektual sebenarnya, tak kisah daripada keluarga macam mana pun, semuanya ada potensi untuk pandai tu. Tapi yang bezanya kadang-kadang orang-orang yang berada ataupun yang ada keupayaan ni, dia boleh bagi banyak peluang exposure lagi kepada anak-anak dia. So lepas tu bila nampak ibu bapa yang berjaya tu, nampak anak-anak dia pun berjaya, kaya kan, bukan sebab intelek tapi sebab ada peluang. So one of the things sebenarnya yang kita boleh improve ialah untuk beri lebih banyak peluang lagi kepada semua orang lah, bukan orang-orang tertentu, bukan golongan tertentu. Dan insyaAllah kita punya gap tu kita boleh kecilkan jurang tu antara ada budak kan, dia minat sains tau. Dia tahu pasal kutub, pasal Pluto, pasal galaksi. Tapi dia tak minat subjek agama. Bukan tak minat apa, markah dia rendah. Bila membaca kan dia banyak fikiran tu melayang tu. Dia tak fokus. Tapi kalau pasal sains, dia tengok pada laptop ke, tengok pada buku ke, dia cepat menangkap dan dia boleh jelaskan. Ya, memang pun. Memang itu kecenderungan lah, kecenderungan masing-masing. Pada saya dia macam kadang-kadang kita punya sistem pendidikan juga, kalau kita nak assess cara kita nak peperiksaan lah, contohnya kan nak uji kepandaian seseorang kan. Ujian kepandaian tu tak boleh standardized, maksudnya semua orang tu kita uji dengan satu test yang sama. Sebab of course kalau orang tu yang ada kecenderungan lain yang tak diuji, kita tak nampak dia punya potensi lah. So sebab tu juga salah satu tugas seorang guru tu dia ialah untuk identify potential setiap anak murid tu. Dia boleh, sebab dia banyak, actually parents lah, start dengan parents dulu, identify anak tu punya potensi. Daripada situ kita boleh fokus apa yang kita nak develop, apa yang dia minat lah. Tapi pada masa yang sama sebagai parents juga, kita ada juga tanggungjawab untuk memastikan dia ni masa depan juga. So walaupun kadang-kadang zaman sekarang ni minat apa-apa pun boleh buat duit. Minat vlogging pun boleh buat duit juga sekarang ni. Jadi kalau fikiran kanak-kanak tu melayang, macam subjek agama, dia tak fokus. 5 minit, 10 minit dia dah fokus. Lepas tu dia dah macam berangan-angan kan. Macam mana doktor kita nak bantu? Kebanyakan pada saya lah, kebanyakan budak sebenarnya dia orang boleh je menerima semua ilmu ni. Cuma ialah satu minat. Nombor dua ialah nombor dua ialah budak-budak dia tak nampak kepentingan suatu ilmu tu kan. Contohnya kalau kita belajar pasal planet, ada budak tak minat juga pasal planet ni, apa gunanya untuk dia tahu pasal planet ni kan. Sama juga kalau dia tak rasa apa gunanya dia tahu pasal agama ni. So
So dia tak rasa nak belajar tu. Minat dia tu tak terbentuk dekat situ sebab dia tak nampak kegunaan dia. Kalau kita ajar dia macam nak main game, dia tahu sebab dia nak main game tu. So kita bagi tips ke, trick ke, cheat ke dalam game tu, dia nak tahu kan macam mana kan, sebab dia nak buat benda tu. So budak-budak dia tak boleh nak fikir sampai pada tahap yang lebih lagi, kepentingan setiap ilmu tu. Itu tugas ibu bapa untuk exposekan anak dia tu, untuk selitkan macam mana, apa kepentingan belajar ni kan. So itu kena skill didikan. Adakah anak-anak tu dikurniakan anugerah yang special, dia kebolehan dia, talent dia? Mana tanpa dia ajar, dia fokus, dia minat pada benda tu macam subjek sains ke? Kes-kes terpencil lah pada saya. Kebanyakannya tak sampai macam tu lah. Yang memang ada, kita panggil savan. Dalam medical term ni kita panggil savan tu, yang ada photographic memory. Yang tengok dia dah boleh ingat dah apa yang dia tengok tu kan. Gambar tu dia boleh lukis balik. Ada tu dia dengar note muzik, dia dah tahu dah muzik note tu apa. Itu kes-kes terpencil, itu savan. Bukan yang kita selalu jumpa. Yang kebanyakan kita jumpa ni, most of us, saya pun termasuk, ialah orang yang belajar daripada apa yang kita minat lah. Dan salah satu minat tu dia datang juga dengan kesedaran kepentingan ilmu tu. So as we grow ni kita tahu macam saya minat contohnya nak buat medical sebab saya rasa benda tu berguna kepada saya dan juga kepada keluarga, kepada ibu bapa kan. Sebab tu ada minat kat situ. Okey, last sekali lah, bagaimana doktor menjalani kehidupan zaman kanak-kanak di bangku sekolah sehingga menjadi doktor? Saya pun tak tahu lah. Yang masa sebab kita tak pernah pula nak terfikir masa kita kecil tu kan, apa yang kita akan jadi masa besar. Honestly, saya tak nampak pun saya akan jadi seorang doktor sampailah saya dah habis SPM tu. Dan barulah nak fikir, nak decide nak buat apa. Oh, bukan pilihan parent? Parent saya tak pernah nak apa, buatkan keputusan apa nak belajar apa semua tu. Cuma always dari saya dia encourage lah. Kalau dia nampak saya minat satu bidang tu, dia akan push. Macam ayah saya pernah cakap, kalau minat sesuatu, go all out. So macam saya dulu masa sekolah dulu, saya pernah pergi kelas untuk fencing yang bayang yang pedang tu. Go all out, bukan buat separuh jalan saja. So beli equipment dia, beli baju dia, beli suit dia, go for the class. So jangan buat separuh jalan. Kalau minat bola, go all out untuk apa, belajar tu kan. So not just sekadar apa, melepaskan batu di tangga tu. So sampai kalau nak kata parent saya apa, decide apa yang saya nak go to tu, tak pernah lah. Mesti memang saya yang. Okey, sebelum tutup, doktor bagi pandangan ataupun nasihat kepada parent, bagaimana nak mendidik anak supaya menjadi manusia yang berguna? Parenting skill ni sebenarnya dia tak ada panduan. Dia tak ada panduan sebenarnya. Sebab lain-lain anak dia manusia. Manusia ni sama juga dalam kita medical, kita akan kata individualized, ataupun setiap orang tu lain. Rawatan setiap orang tu lain. So parenting ni pun sebenarnya dia tak ada satu set guide ataupun protokol yang you kena follow. Tak. Itu ialah something yang kita explore. Kita baca, kita tengok orang lain buat, daripada semua tu kita boleh jadikan sebagai panduan saja, guide saja, tapi tak semestinya kita kena follow. So pada saya memang tak ada satu pun cara parenting skill yang betul ataupun yang salah. Tak ada yang salah lah. Semua pun jadi betul sajalah. So itulah, tapi pada masa yang sama juga sebagai ibu bapa juga kita ada jugalah kita punya keinginan nak tengok anak-anak tu berjaya kan. Kadang-kadang kita pun kena berfikiran terbuka juga untuk anak-anak kita. Macam dulu orang kata main game, mana lo boleh berjaya main game.
Tapi sekarang ni ada juga yang pekerjaan sebagai professional gamer kan. So kadang kita kena berfikiran terbuka juga kepada minat anak-anak tu jugalah. So individualize lah, maksudnya tengok pada keadaan kita punya background sendiri, kita punya kemampuan sendiri, dan juga keadaan anak tu sendiri, dia punya kecenderungan, dia punya tahap kepintaran, dia punya minat juga. Okay, terima kasih berkongsi pengalaman daripada kanak-kanak hingga belajar ke IPTE. Macam saya ni orang dah tua sangat. Tapi yang berjaya lah antara orang yang berjaya kan. InsyaAllah. Baca dulu. Kira. Okey, terima kasih lah doktor bagi ini pandangan untuk ibu bapa di luar sana lah monitor anak-anak mereka. Ya, pemantauan tu of course, pemantauan. Ada satu eksperimen yang sangat menarik tu, yang tapi nak cerita panjang pula nanti kan, tak ada habis. Tak apa, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Tapi pantau. Pantau Always pantau. Okey, terima kasih sekali lagi. Berbesar hati sudi di interview di Temuduga. Terima kasih doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum.